قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, hadis yang ke-8, penyakit umat-umat dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umam. Faqalu ya Rasulullah, wa ma da'ul umam? Qala al-asharu wal-bataru wat-takasuru wat-tanajushu fi dunya wat-tabaghudu wat-tahasudu hatta yakuna al-baghi. Rawahul Hakim. Artinya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah SAW bersabda ia, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat yang dahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, penyakit itu ialah yang pertama, terlalu banyak seronok. Yang kedua, terlalu mewah. Yang ketiga, menghimpunkan harta sebanyak mungkin. Yang keempat, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia. Yang kelimanya, saling memarahi. Yang keenam, hasud menghasud sehingga jadi zalim menzalimi. Hadis riwayat Hakim. Kita masuk hadis yang ke-8 malam ini daripada kita 40 hadis peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Dalam hadis yang kita dengar daripada Nabi SAW tadi, ada 6 perkara, 6 jenis penyakit yang akan melanda umat akhir zaman. Penyakit ini adalah penyakit umat yang dulu ada dah wabak ni, dan akhir zaman Nabi kata akan ada pula. Penyakit ni akan ada pula pada akhir zaman, wabak ni akan ada pula. 6 jenis penyakit, 6 jenis virus yang kalau kita pergi di hospital tak boleh berubat. Kerana penyakit ni penyakit yang dibangsakan daripada hati, yang dibangsakan kepada roh, bukan jasmani. Kalau kita sakit yang dibangsakan kepada jasmani, kita boleh berubat lah. Di hospital boleh, di klinik boleh. Klinik tak jadi, kedai seseng tak ada obat, boleh di farmasi. Tak jadi juga doktor pakar. Tapi penyakit yang dibangsakan kepada hati, tak boleh nak berubat. Kerana pakarnya, doktornya tak duduk di hospital. Doktornya ulama' lah duduk mengajar, tutup guru duduk pisang. Membacakan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Quran. Itulah cara nak berubat penyakit jiwa. 6 jenis penyakit. Yang pertama Nabi sebut al-ashar. Bila Nabi sebut 6 penyakit ini, mana penyakit yang lama umat yang dulu ini kembali akan mengenakan umat akhir zaman. Sahabat tanya, penyakit apa ni? Nabi bilanglah satu-satu. Yang pertamanya al-ashar. Al-ashar maknanya terlampau banyak seronok, terlampau banyak suka. Seronok tak dilarang oleh Islam. Suka tidak dilarang. Al-ashar ni berlebih-lebihan seronok. Terlampau nak kepada gembira, nak kepada bersukaria berlebih-lebih, berdoa lalu. Ini yang dilarang oleh Islam. Dan yang berlaku sekarang bukan kata lebih pada seronok, melampau batas. Lebih daripada hak dah melampau batas. Di bandar, di kampung, di hulu, di hilir habis. Majoriti manusia umat Islam nak kepada seronok. Kalau ada main di Patah Batu Buruk, Kuala Terengganu, Pak Ulu kalau berang pun turun. Nampak? Kalau orang ngajar kampung ni lagi, ini terlebih nak seronok. Ratus batu pergi nak main, nak kepada main, terlampau lebih pada seronok, sehingga keseronokan menjadi matlamat daripada hidup. Ibadat ini menjadi sampingan, dan setengahnya dah ibadat langsung kerana seronok.
Main bola. Api kapung ha. Kapung mana tak ada main bola, kapung tu dah ada tamadun. Semua kapung ada. Hak 11 sebelah, 9 sebelah, 7 sebelah, 4 sebelah, seorang sebelah ada belaka. Mesti ada. Daripada hak seniornya, skuak harimau, skuak singa, skuak ke, semua ada. Skuak bawah 16, atas 16, bawah 14, bawah 8 tahun, 65 ke atas, hak dekat nak bahang tanah ke atas. Ada belaka tu baru bola. Dah sebut lagi badminton. Baru bola. Berpuluh-puluh kelab dah ada. Macam-macam. Tu baru bola. Kategori umur. Dah agak dah. Main veteran. Hamba tak main dah wala, tak mula lawan dah. Ada veteran ada. Boleh 40 tahun ke atas. Oh ada tak apa main TF. Nampak? Hak 65 warga mah ada. Warga karat dekoh ada juga. Macam-macam. Dah macam-macam piala lah. Tu baru sebut bab bola. Dah masuk lagi hak lain. Badminton dah masuk lagi. Dah. Maknanya hebatnya keseronokan umat Islam di zaman. Hebat. Sekolah mesti ada padang. Padang bola mesti ada tianggo. Tak ada tianggo bukan sekolah. Pasal masing-masing nak masuk dalam go. Dah. Pergi tengok kalau bola lawan di Kuala Lumpur pergi. Orang sini tak tahu Kalau orang Kuala Terengganu catat bah 485 km. Rumah dia dengan surau 4 lakah. Dah lapar. 4 kali lakah jumpa tangga surau. Dah lapar. 485 km. 3 kali belok tengah jalan. Pergi. 2 kali mutah. Pergi. Muka coteng kan. Macam anak beruk. Tulis pula atas dari peteh. Terengganu peteh. Hitam putih. Belah hitam, belah putih. Sebuah bah coteng ambil muka. Kepala cukur botak. Berti di kemamang pesang. Tuan kedai kemamang. Ingat atu pocong sebuah bah berti. Itulah terlebih daripada seronok. Jumpa di Kuala Lumpur Bukit Jalil. Hak dia kuning sebelah, hitam sebelah. Tulis atas dahi kejar yuk kejar. Molek dah. Jumpa dengan cicak Terengganu. Kejar cicak. Itu lebih berdoa lalu melampau batas. Jadi hilang martabat manusia, turun ke martabat hayawan. Siapa jadi binatang? Nampak? Main bola punya pasal jadi macam hayawan. Jadi macam binatang, tak erti benda. Tak ada semayang, tak ada apa. Tak? Dia tak main. Dia peminat itu baru sebut bola. 3 hari dah habis kalau sebut. Ni seronok yang berlebihan. Bergembira sangat. Dah masuk hak hiburan, baru bola. Siapa ada kelab penyokong Manchester United, tubuh kelab, baju merah, belakang tulis David Beckham. Diratik pun pakai baju Manchester United. Nak diratik maya jemaah Manchester United juga. Berat dah umat Melayu. Nampak? Berat nanang dah. Siapa gitu semua. Nampak? David Beckham tak kenal dia. Nampak? Dia bodoh-bodoh ke diri. Memberi sokongan. Itu nak sebut sedikit. Itu baru satu bab bola. Seronok yang berlebih-lebihan. Dengan anak isteri tidak ada ke arah kebaikan-kebaikan. Mereka nak seronok. Cara mana nak beri seronok ke anak isteri? Layan ke anak isteri berbagai-bagai keseronokan. Akhirnya kita lala daripada Allah. Duit habis kepada perkara-perkara lara. Nak beri derma untuk sumbangan perjuangan Islam, tak ada. Ada gitu lah Riyal. Bagian perjuangan RM1. Bagian di rumah home theater 13,000. Faham? TV hak 35 inci. Bomba. Boleh padam api sekaligus.
Nampak? Beranak. Masjid Wisria lah, takut orang kata sangat. Seria pun berkeduk kali biti. Nampak? Rayak repang kali gambar agung. Kalau hiburan Allahu Rabbi. Sekarang ni nak molek punya pasal. Dah cukup. Speaker yang ada dalam kereta kena kuat lagi. Mesti kena booster, power amplifier. Padahal nak dengar macam ceramah ya. Nampak? Bukan nak dengar ceramah. Kalau masuk booster, bukan Syaril Long lah, Siti Nurhaliza. Faham? Kalau masuk dengan power amp, memang tak senonoh lah. Benda lain nak dengar tu. Habis beribu-ribu. Ada yang tak boleh kita nak letak barang dalam boot kereta dia. Buka bonet kereta nak letak barang tak boleh. Pasal speaker penuh. Suti speaker 19 inci. Nampak? Subwoofer 800 dutin. Minum teh lah. Nampak? Ada piti. Hak gitu tak apa. Kerana keseronokan semata-mata. Allahu Rabbi. Dengan anak isteri seronok, bawa sana makan ni sini, makan ni situ. Anak-anak jahil daripada ilmu agama, tak kenal Allah, tak kenal sifat Allah, tak kenal Rasul, tak ada hal. Kira seronok. Minta supaya isteri doktor benarkan isteri dia turun daripada hospital kerana nak tengok malam ni juga tandingan akhir Akademi Fantasia. Minta biar doktor sign yang tengah sakit dia dapat keluar daripada hospital. Nampak? Yang paling tua pergi hadir ke konsert apa benda ni TV3 di Johor Bahru, 91 tahun ngomong. Tolak dengan kursi roda. Nak pergi juga 91. Cucu tolak buat pergi. Nampak? Kaniba TV3 Johor Bahru, 91 tahun. Pergi lagi. Dah 19 kita kata. Nampak? 91 cucu tolak buat pergi. Patut tolaklah lokang yang tu. Biar mampu ditulis. Siapa nak pergi lagi? Nak. Dia 40 ni tua dah lah. Tak ada dah hiburan 40. Orang tua dah. Orang mati dah 40 ni. Orang putih dah. Life begin at 14. Kehidupan keseronokan bermula dengan umur 40. Hak tu Bush. Hak tu Bush punya. Bill Clinton punya tu. Kita ni orang beriman. Ulama' tasawuf kata, An-nas idza balagha 20 yuqalu lahu syah. Manusia itu bila sampai umur 20 tahun, maka dipanggil ia orang tua. Umur 20, orang gelar orang tua. Wa idza balagha 40 yuqalu lahu mayyit. Bila sampai 40, maka digelar mayat. Mayat belaka dah kita ni. Tapi mayat dia bojeng ingat lagi. Faham? Sikat cokeng apa ni? Umur 68. Faham? Cucu ngaji pondok pakai serban. Nampak? Tok King minyak kepala. Duk sikat ingat lagi. Nampak? Nyanda duk atas Vespa. Masuk kelab Vespa seumur hidup. Cucu dia kata, Tok King aku tu. Oh, Tok King pun gitu. Tok King Astro. Macam-macam dah. Allahu Rabbi. Dia tengok budak-budak muda pergi surah di masjid. Dia tua dah. Baru ni beratur buah. Kemarin dulu siapa kita Lugar tengok. Vespa. Motor Vespa lah. Motor skuter. Mana? Kat rumah. Allahu Rabbi. Bukan muda-muda. Kening tutup mata ni. Kena selok kening lah. Nampak? La ilaha illallah. Kalau 18 ala kulliha menasabah. 25. Nampak? Okey lah. Kita pun dah rasa geram. Tua nak mampu. Atas belakang ni berolang sekor. Gambar. Umur 75 tau. Sekali sikat 18 lah luruh. Allahu Rabbi. Ini nak kabar penyakit ni. Berseronok. Dah arah daripada Kuala Lumpur kata ni di Kuala Terengganu. Berarak ni. Kira kata Johor Bahru pula. Berarak tak kena pula. 2-3 hari kan mampu sekor. Nampak? Bang Lemah jatuh bersama. 2-3 hari pula mampu sekor. Habis situ. Orang dah tua dah. Masuklah kelak masjid. Masuklah kelak surah. Tak? Ahli surah seumur hidup. Ni ahli Vespa seumur hidup.
Nah, kalau mati ambil magak Vespa, buah tak kubur. Orang yang terlampau berseronok sampai melupakan akan perintah-perintah agama, inilah orang yang dapat catatan amalan daripada pihak belakang, na'udzubillah, ataupun daripada pihak kiri. Orang yang berseronok tidak melampau batas, berseronok kerana nak hiburkan hati, hati terhibur, letih beribadah, letih berjuang, maka kita boleh berseronok sekodok-kodok patut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Maka ada pun orang-orang yang diberi catatan amalannya daripada tangan kanannya, maka mereka inilah orang-orang yang akan dihisap dengan jalan yang sangat mudah. Ini orang yang bertuah. Allahumma ja'alna minhum. Kita minta Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang menerima suratan amalan daripada tangan kanan. Tuhan kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka ini pasti akan dihitung, dihisap, dikira dengan hisap yang mudah, hisap yang sedikit. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan dia apabila menerima berita gembira daripada Allah bahawa dia ni orang yang bertuah, orang yang bahagia, dapat suratan amalan daripada tangan kanan menunjukkan calon ahli syurga, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan bersorak gembira menunjukkan keputusan itu kepada kaum keluarganya di padang mahsyar. Bangga dia. Nampak? Itu baru kita nak bangga. Nak berasa hebat, dapat CJ daripada tangan kanan. Ni baru kita nak gong, nak breakdance pun tak apa dah. Pasal apa? Tuhan jamin. Dapat kot tangan kanan CJ. Hak CJ dunia tak ada jaminan. Nampak? Tak ada jaminan. Jangan kita nak aku boleh master. Tak. Kena oleh master jual benjol, jual burger. Tak ada jaminan. Yang jamin dah, yang dapat surat sijil kut tangan kanan. Tak kira mu orang nyadaknya ke, mu seorang arkitek ke, mu orang rendah ke, mu orang tinggi, mu tak ada akademik sedikit pun, mu ada PhD, dapat sijil kut tangan kanan, orang yang bahagia, orang yang selamat. Kita tambah yang kedua. Yang pertama, gembira tunjuk kepada kaum keluarga. Nampak? Bersorak balik kepada keluarga. Keluarga di padang mahsyar masing-masing berbangga. Ni anak saudara aku ni, pak saudara aku lah ni. Orang berbangga kerana kita dapat CJ daripada tangan kanan. Hak tu baru kita nak bangga. Ni bangga hak datang dunia bangga ke? Nampak? Dia nak pergi belajar universiti. Pakai atas sebuah bah lapangan terbang. Habis naik toki, tok nyuk, tok nyek, tok ceng. Balik ngaji lah 5 tahun. Ya, dia boleh gaji besar 4 tahun dah balik kali tengok toki. Ada benda-benda. Dia lupa diri dah. Dia dah senang dah. Dah, gitu dah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Na'udzubillah. Dan ada pun orang yang diberi suratan amalannya daripada pihak belakang. Sijil kelakuan amalan kita dalam dunia Allah Ta'ala Tuhan beri, malaikat beri ikut belakang. Fasawfa yad'u subura. Dia akan kata kebinasaan. Dia akan ucapkan lafaz kebinasaan. Dia akan kata celaka dah aku hari ni. Bahan tanah dah aku hari ni. Punah jahanam dah aku hari ni. Ini orang yang sial. Orang yang celaka. Orang yang tidak bertuah. Orang yang tidak sejuk perut mak dia mengandung kerana terima buku amalan daripada pihak belakang. Ini alamat sial, alamat syaqawah, alamat tidak beruntung, alamat tak masuk syurga. Na'udzubillah min zalik. Beri ikut belakang. Dia kata punah dah aku hari ni. Rosak binasa dah aku hari ni. Sebab apa? Dulu innahu kana fi ahlihi masrura. Dia ni dulu
bersama keluarganya di dalam dunia, tak ada kerja lain. Kerja dia masrura, nak berseronok je. Kerja dia nak bergembira bersama anak bini saja. Dia tak peduli surau, tak peduli masjid. Orang nak buat masjid, orang nak rombak masjid, tak ada kena-mengena dengan aku. Aku jalan, kedai aku laku sudah. Aku buat kerja aku sudah. Tak ada perasaan apa-apa. Ini kira nak happy dengan keluarga dia. Boleh gaji, bawa anak bini makan sedap balik. Surau, masjid, balasah, tak ada. Tak ada kena-mengena. Aku bukan AJK surau. Aku bukan AJK masjid. Nak buat-buatlah. Aku dah cara ham. Dah, ada juga jenis lagu tu. Dia kira gembira. Ada yang gembira sampai dak semayang. Dak semayang. Gembiranya, berseronoknya, berpestanya. Nampak? Baru ni kita mari dia buat dekat Kuza, Fanfare. Nampak? Sekarang ni dia buat dekat Kusten, depan pada Kuza pula. Nampak? Jadi lari buah Fanfare tu dak lari jauh lah. Masuk dalam Kuza pula. Semua tokel kafe pula tu. Main dalam Kusten pula ni. Dalam Kusten pula sempena convocation. Kali ketiga, tak apalah. Ada pesta lah pula. Nampak? Kira nak main saja. Jadi hak jenis minat main dia, tak ada masalah. Hak dah minat biar rumah dia tak pergi. Nampak? Hak Tuhan nak pelihara. Allahu Rabbi. Orang yang macam ini, tempat dia sa'ir wa yasla sa'ira, dia ni bukan saja menjerit aku hari ni punah, aku hari ni binasa, aku ni rosak. Wa yasla sa'ira, dia akan dibakar di dalam api neraka sa'ir. Na'udzubillah. Masuk api neraka, gembira sangat. Siti Nurhaliza Kerajaan Terengganu bayar 90,000. Nampak? Menyanyi 9 lagu. 90,000. 10,000 selagu. Siti Nurhaliza. Nampak? Tu baru Siti Nurhaliza. Kalau Siti Hasmah, berapa selagu? Faham? Allahu Rabbi. Rakyat nak makan kedarah pun payah. Piti payah. Dia boleh bayar 90,000 ke Siti Nurhaliza. Suruh menyanyi, suruh undang bala daripada Allah. Suruh buat perkara yang dilaknat oleh agama. Bayar 90,000. Nak dosa daripada Allah, nak kemurkaan daripada Allah, sanggup bayar 90,000. Itu duit kerajaan. Kita silap dah bos posen dalam parking, nampak? Di taman kita RM50. Tapi kalau orang nyanyi bayar, dia sanggup bayar. Ini kata puak munafikin. Puak munafik. Kalau benda-benda hak baik dia marah, benda-benda hak maksiat dia suka, dia galak. Tak? Kalau 90,000 bayar ke ulama boleh tahan kira. Mari ceramah 3 jam. Ni sejam je, 90,000. Sejam je. Nampak? Ulama mari ceramah boleh 50 ya. Dah ingat beri pula. Faham? Minyak 40. Faham? Dah bonzer makan macam mana? 2 pinggang seorang. Habis 50, 90, jeng balik. Faham? Bukan kita lah, kat lain lah sebut. Nampak? Kalau orang jom ngaji bagi gula. Orang jom ngaji, duk guru Quran, gula sekali. Bila tu tamat ngaji, bengong semua. Sekali gula, anak kita boleh tamat ngaji. Buku dengan kertas dia. Gula sekali, buku dengan kertas dia. Ubur repi pula ada bunga 2 kutung. Tok guru tu ingat ke kain ke buat jubah. Buka gula sekali. Binawe punya anak murid. Jadi kalau agama kelas murah. Nyanyi 90,000. Itu manusia. Kerana nak keseronokan. Keseronokan yang mengundang bala bencana. Allahu Rabbi. Banyak nak seronok, banyak nak suka, akhirnya kita bertemu dengan duka. Budak-budak muda, cara dia dengan berlomba motor. Lala cara tu. Kita orang tua-tua dengan televisyen kita, macam-macam cerita ada. TV 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada. Nak tengok orang nyanyi punya pasal.
Tak? Balik lagi ada drama pula. Jangan lupa. Belan-belan tengok. Nak tengok drama pula. Pening gitu ke? Tak ada masa dah baca Quran. Pasal hiburan terlampau banyak. Al-Asyar banyak sangat keseronokan. Tak ada. Orang dulu rumah dia pelita ayam. Ambil kain buruk, orang cerita letak dalam lemak. Lepas tu cucuh jadi. Nampak Quran. Boleh baca 4 juzuk, 5 juzuk semalaman. Kita cerah menerang rumah. Dalam garis kereta 2 otik. Dalam bilik air cerah. Dapur cerah. Dalam akuarium pelawar hang 3 otik. Tak boleh baca Quran. Tak boleh baca. Jadi kita jalan rumah orang Islam ni. Mana ada? Dulu dengar. Dari jauh dengar. Innallazina amanu. Dengar dah. Oh, baca Quran rumah ni. Tak? Di rumah ni. Rumah ni surah Al-Baqarah. Di rumah ni. Al-Ankabut. Tak? Ni jauh tu dengar dah. Degung. Tengok lah. Rumah tu imam. Michael Jackson. Pergi depan sikit bunyi. Kecing. Janet Jackson. Rumah tu bila? Guna jana di. Lagu punya bahasa tinggi ni spekar ni. 5 ni rupa dalam. Nampak siap dengan miring dengan apa. Nak sedap ni. Habis dah ditawang oleh lagu. Habis bang di lagu habis dah. Nampak? Siapa tulis dalam surat khabar, ibu bapa mahu anak-anak dia jadi macam Maui. Faham? Salah seorang peserta Akademi Fantasial. Anak dia biar jadi macam Maui. La ilaha illallah. Pasal apa? Pasal dia ni dulu warak, dulu mengaji Quran tapi tak jadi penyanyi. Ni yang kita nak. Orang nak begini, dulu penyanyi, sekarang main Quran pula. Ni baru contoh. Tidak. Dulu je main Quran. Sekarang ni tak mahu dia ke agama, nak ke berjoget penyanyi pula. Kita nak anak kita jadi macam ni. Apa benda punya mok lagu tu. Nak suruh anak jadi penyanyi. Tak ada baca Quran lagi, jalan semua. Kalau ada pun kat gini. Nampak? Lailatan nisfi min Sya'ban. Malam separuh bulan Sya'ban. Abi mari Yasin. Tu bi abi Kau dah wajib mari surah mari. Kau dah kenal surah Yasin, kelek surah Yasin. Pukul 4 tengah tu siap mandi dah. Tepung. Apa? Malam ni tu kobok baca Yasin. Masjid marilah. Dah wajib mari. Pakai piyah dak sabar sikit arang muka dia. Dah wajib pakai piyah. Tak. Jadi muka macam ayah ping pakai piyah. Mari pasal Nisfu Sya'ban. Ni geng-geng sandiwara belaka ni. Drama swasta. Nampak? Dah baca dah Quran ni. Ada? Rumah orang baca Quran. Tak ada? Ada gitulah. Minoriti. Majoriti dah baca dah. Nampak? Rata-rata kapung. Kau besar rumah, kau dah baca Quran. Kau malik rumah, kau dah baca Quran. Kau banyak garis, kau tak ada Quran. Tak ada. Kalau ada orang baca Quran rumah tu, ada anak mampu gerah. Kalau dok pak dia nak mampu, mak dia baru panggil baca Quran. Minta tolong dia, Cik Imam, asal mak nampak memandang baca Quran. Ada. Kalau baca Quran, ada orang nak mati. Nampak? Kalau segar, tak ada Quran. Tak ada Quran lah. 365 hari sehari baca Quran. Hari mak nak mati. Hari lain 364 baca apa? Harian Metro. Hak tu lah. Nampak? Kena baca lah surat khabar. Quran tak baca dah. Kalau ada baca Quran, ada orang tak mampu, itu sudah menjadi lazim dah ni. Orang pelik sekali rumah dia lagu apa? Gergung-gergang. Hari ni kita lalu dengar orang ngaji bengok. Kalau dekat nak mampu dah. Mati dah. Bahan tanah. Baru nak baca Quran. Ada. Lepas tu ngaji atas kubur dia pula. Masih hidup tak ngaji Quran. Orang ngaji atas kubur dia pula. Tak apalah masalah, tapi tak patut lah. Patut kita baca lah dulu. Jangan agak orang ngaji kubur kita. Tak. Kita tak baca Quran. Orang ni ngaji kubur kita pula dah. Tak lapuk jalan. Penuh dengan keseronokan yang melampau batas. Hidup semata-mata nak kepada ketawa, nak kepada gembira saja. Ini yang dilarang. Ini yang disebut sebagai penyakit umat yang dulu menimpa pula akan umat akhir zaman yang ada di depan mata kita sekarang.
Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda, "Lau a'lamu minal mauti kama a'lamu, lau ta'lamu minal mauti kama a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira," atau kama qala. Jikalau kamu semua mengetahui apa yang aku ketahui daripada alam barzakh, apa yang aku ketahui daripada kesusahan orang yang mati, yang ada di dalam kubur, nescaya kamu akan sedikit tertawa-tawa, sedikit hiburan, sedikit keseronokan. Tetapi yang paling banyak bagi kamu adalah tangisan, menangis, takut dengan alam barzakh, takut dengan siksaan Tuhan. Tapi mu tak tahu macam aku tahu, kata Rasulullah, maka mu banyak gembira. Ini para sahabat gembira tak macam kita gembira. Siapa lupa-lupa sendiri dah, bergegar suara suka dah, senario faham, bergegar rumah-rumah, kita dengar sebelah bunyi, kata buat apa pula orang sebelah rumah senario tok dia dak anak dara. Kalau tok suka tak tahu macam orang bela polong, faham, 3 buah rumah dengar suka, pasal gembira punya pasal. Suka gitu anak dara. Papa bertopik nolong. Ada gak orang buat bini? La ilaha illallah. Nampak? Oh, kita ada buat bini, buku tahuk le sungai. Kemudian yang kedua Nabi sebut tadi al-batar. Al-batar. Al-batar maknanya mewah. Mewah kehidupan nafsi dalam ini penyakit. Kita ingat mewah ini adalah satu rahmat. Sebenarnya mewah adalah penyakit. Sebab Nabi sebut Da'ul umam, penyakit umat yang dulu-dulu. Nabi kata al-batar. Yang kedua nama penyakit ni al-batar. Al-batar ni penyakit rupanya kemewahan. Kemewahan. Nampak? Nabi tidak minta kemewahan, dia nak kafafa, memadai, mencukupi. Kerana kemewahan itu jarang tidak merosakkan seseorang. Melainkan orang yang dipelihara oleh Allah, kemewahan tidak dapat merosakkan dia. Rupanya kemewahan adalah satu penyakit. Kita ingat kemewahan adalah rahmat, Tuhan sayang kat kita. Tak. Kemewahan adalah merosakkan kita. Kita tengok adik-beradik kita dah lah, pangkat besar, gaji besar apa semua. Tengok dia cakap ni kita lagu mana. Dia buat lebih kurang dia cakap. Nampak? Kerana jawatan dia tinggi. Kalau ada 5-6 beradik tu, ada doktor, ada arkitek, ada tu seorang tu naiknya. Ada ayang kamu. Balik awal, tarik lembu pula casting. Faham? Dak layang mana kalau mu cakap. Kalau ayah long hak Kuala Lumpur, kau dengar. Mu saya cakap kalau kelas heret lembu tak cakap. Tak ada orang nak pakai. Kerana tidak mewah. Bila mewah tak pakai lalu. Nampak? Berlebih-lebih mewah dah dia juga. Kerana kemewahan lah, maka kita hilang, ditarik balik kelazatan nikmat. Orang yang tidak mewah, orang yang susah, nikmatnya berserta dengan kelazatan. Tengok orang Pangang duduk lautan tau. Dia makan nasi dah guna, orang asli. Dia duduk atas akar cengai, bukan duduk atas sofa. Akar cengai alas punggung dia. Hingga penuh duduk petik ibu kaki. Nasi dia gaul dengan nyok, campur dengan jering. 2 pinggang setengah makan. Kita 8,000 gaji, dah habis pinggang, dah sedap mulut. Dah sedap mulut. Dah hutang orang baris. Banyak baru nak makan krok bunyi telefon berhenti makan. Baru nak makan bunyi Assalamualaikum orang mari. Baru nak makan pom-pom mari kereta semua lari gitu. Dah masuk sikit. Padahal mampu kerahlah kereta gitu. Pasal apa? Tuhan beri nikmat banyak, tapi tarik kelazatan daripada nikmat. Makan udang besar lengang dah sedap. Tengok umur orang kaya-kaya kan. Kursi dia 20,000 sofa. 20,000. Padahal Tuhan buat ni punggung, download pillow, 2 tis orang dah. Tak payah beli kursi. Garanti seumur hidup. Nampak? Dreamland 10 tahun ni jaminan. Ni seumur hidup. Orang puan Michelin dulu. Tak payah beli sofa dah, duduk molek-molek ada. 20,000 dia punya kursi. 20,000 sehari lama ni boleh duduk atas kursi tu. Tengok. Tak boleh rumah. Tuan rumah tak boleh rumah. Mana? Datuk ni Kuala Lumpur. Mana Datuk? Pulau Pinang. Datuk ni Tokyo pula. Dari kursi 20,000 siapa duduk? Ada orang duduk
Dah beli buat berjadah apa? Faham? Dah duduk. Bini datuk duduk dapur. Mana? Jadi jom ambil kursi. Ini kata mewah yang tidak memberi manfaat apa-apa pun. Anak-anak cucu mari nak duduk. Ambil main luar. Boleh. Kotor kursi. Kedaku nak mampu. Patut dah kita dah duduk. Biar anak cucu mari duduk amal-amal. Biar ada rakyat guna tukar lain pula lebih banyak kan. Dah. Tuhan tarik nikmat kelazatan. Nikmat membeli ada, tapi lazat memakai tidak ada. Orang ulu tak kata duduk atas apa 20,000. Orang asli tu. Dia duduk atas kursi yang dakai, amu turun. Ongek. Bak kata. Tak ungau. Sedak dia kata. Baru kursi yang dakai. Belum sampai 25,000 lagi. Pasal Tuhan beri dia kelazatan bagi nikmat yang sedikit. Kita beri nikmat banyak, kelazatan tak ada. Kesedapan tak ada. Sebab tu dah rumah kita cerah menerang, dah boleh baca sejuzuk semalaman Quran dah boleh baca. Dah pasal banyak ambil nikmat. Terlampau mewah. Rumah Perdana Menteri 200 juta. 200 juta. Macam mana keadaan nak duduk tak tahu. Nak duduk macam mana ni 200 juta rumah ni. Nampak? Ini terlampau mewah. Rumah kita 20,000 je. Sodok pula dengan berozal. Binawi semua. Ni bapak zalim. Dia dah lah mewah. Rumah kita dah lah darat cetong. Nyetang dengan berozal pula. Berozal tu katakan sodok. Kalau parking saja utuh dah rumah kita. Nampak bergegar bunyi. Inilah. Dia mewah. Kita dah. Ini naik pula harga minyak. Naik harga minyak pula. Tak ada apa-apa. Orang naik 70 cc tak apa lah. Naik 1,600 cc menengung. Kemewahan. Satu hari katanya Abu Talhah, dia kata syakauna ila Nabi SAW al-ju'a. Kami mengadu kepada Nabi tentang rasa lapar ni, 2-3 hari tak makan ni. Wa rafa'na an butunina an hajarin. Kami pun angkat baju kami, nunjukkan lapar kami. Kami tunjuk ada sebutir batu, kami letak di perut. Farafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam batnahu an hajaraini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi kata Abu Talhah, kami pernah lapar di zaman Rasulullah. Dah tak boleh, tak ada makanan nak makan, fitih tak ada. Lapar ni, terlampau lapar. Ambil batu ikat perut sutih orang. Batu budak tu. Bila letak di perut tekang itu kurang kayak lapar. Dia macam iwak lolok perut lah. Bukan makanan. Batu duduk luar tapi macam duduk lah perut. Dia ikat gitu. Orang Arab dulu. Jadi kita tunjuk ke Rasulullah. Ya Rasulullah, minta lah cat CD ni. Nampak batuan kayak orang Islam tak ada ke? Nampak? Lapar ni akak tunjuk batu belaka. Suti-suti seorang ada batu. Nampak? Maka Nabi pun angkat baju Nabi. 2 biji batu ada. 8 hari dia tak makan. Mu baru 2 hari. Tak? Maknanya susahnya keadaan Rasulullah. Kita makan Allah Rabbi. Air gelas besar tu gelas. Kalau minum ke anak lembu bahan tanah. Faham? Mu boleh minum. Bapak jin. Bapak jin kebal tengok gelas besar tu. Kita boleh minum. Faham? Allah Rabbi, hebat kita. Memang mewah-mewah sungguh lah. Ni tengok. Nabi akad 2 biji batu. Nampak? Nabi akad hajarah ini. 2 biji batu. Dah jadi minta orang hitam. Semua lari tu. Susah lagi Rasulullah. Tak, maknanya lebih lapar lagi. Bila sangat lapar lagi, tak jadi dengan sutir batu, dia tambah sutir lagi. Perut dia ni. Tak? Itulah. Kita mewah. Mewah kita. Tak? Dalam bank ada pitih. Dalam kocek ada pitih. Dalam kereta ada pitih. Dalam robot pitih. Pitih dapur ada pitih. Dalam lati jabak pitih. Dalam beg ada pitih. Dalam beg ada gero pula. Macam kak saja. Nampak? 5-60 ping. Macam orang 3 suku. Orang 2-3 ping dia penuh beg. Kalau akak cuy panjang gitu. Nampak? Mengalahkan Al Capone. Faham? Mafia tak lawan gitu. Siapa penuh? Dalam gitu merasa sok lagi. Takut tak cukup lagi. Banyak dah. Berasa tak cukup lagi. Nak lagi. Nampak? Hak cukupnya tanah hubuk dalam mulut. Orang main cakur bira muka baru tak ambuh. Bila tu cakur bira muka masuklah liang. Orang betul ngecok cak dekat dengan muka. Tu no way dah, tak ambuh piti dah. Dia tengok orang mati dia tunggu orang mandi siapa. Dia tunjuk dia katalog ni tambuh ni my V baru. Faham?
Produa baru tak boh. 50% diskaun tak boh. Nyak sunyi. Lagi tak mati lagi berebut. Lagi tak mati lagi berebut. Sayyidina Umar kata, dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa muttaji'un 'ala rimal hasir. Aku masuk ke tempat Rasulullah pada satu hari. Maka tiba-tiba aku dapati Rasulullah ni dia sedang berbaring di atas tikar daripada apa benda ni, kulit batang kurma. Mana tikar yang kerah lah, yang laisa bainahu wa bainahu firash. Antara tikar dengan belakang Nabi ni tidak ada tilam, tak ada lembek. Tikar terus ke belakang Nabi. Qad astara rimalu bi jambihi. Aku lihat Nabi bangun dan berbedang-bedang lekat bekas di belakang Nabi kerana do'ehnya tikar Nabi. Allah, kita bayangnya kita Nabi bangun gitu, habis bedang di belakang ni. Rasulullah nampak khatamul anbiya wal mursalin. Kita seming molek-molek dah seming, kata acur, nampak masuk pasang tak. Ada kapek pula rumah. Apa benda dinding molek pecah. Pasal dinding tak ada bunga, bunga pula. Siling buah bunga. Dulu siling biasa pecah siling, buah bunga habis berpuluh-puluh ribu. Kabinet dapur 15,000. Jambang hanya 8,000. Jambang apa 8,000? Faham tak? Bukan nak pergi buah mutiara, nak pergi berok busuk kong. 8,000. Nampak? Bangang. Patut ya masjid surah, biar orang besar surah. Buat jambang biasa dah lah. Nak ni sekali akak belakang pedang habis ni. Kita bayang kita. Katil saja 900. Lembek dah masuk. Lembek cekak 2 lapis. Double spring. Faham? Lembek saja dari tidur kena ada alah pula. Alah tu tak lihat barang-barang. Kena hak lawa punya bunga, kena dengan warna katil. Nah, sarung batas beradang ni dengan ada ropong, ada render pun semua. Tu yang payah bangun subuh. Allah Rabbi, kerana terlampau mewah. Terlampau mewah jadi lupa kepada kesusahan Rasulullah. Jadi lebih berdoa-doa lalu. Bukan suruh bakar tidak. Lain kali tak tahu buat gitulah. Memada dengan biasa je lah. Bukan marah lembek. Siapa berdoa lalu. Siapa habis 3-4 ribu nak buat tak belakang. Habis 5-6 ribu. Pasal aku ada wan aku itih aku. Dia tak jawab. Wan aku itih aku. Wan aku. Lapuk tu kita layu aku tahu. Wan aku. Mu wandamu mu apa kerah mu balik sini masuk dalam kubur. Kawan kampung usung. Dah tahu dah kau sudah. Masuk. So makan banyak berat nang macam ke gorilla tubuh. Nampak mampu kerah kita rohok sampai seeh siku. Dah lah tak sabar tubuh kain plekat je. Faham? Kalau selit 20 riyal dia tahan. Tolong siku. Kain plekat je. No, cak orang 2 pula 8 riyal. Tepi dah jahit lagi, pergi jahit tepi mampu pula 2 riyal. Allahu Rabbi. Bekas di belakang Nabi. Kita ambil pengajaran lah. Kita ni lebih pada mewah dah lah. Lebih daripada mewah dah. Lepas tu duk mengadu susah lagi. Duk berasa kesusah lagi. Tidur ada lembek, ada cadar, ada apa. Nabi laisa bainahu wa bainahu firash. Kata Sayyidina Umar. Antara belakang Nabi dengan kulit. Tikar kulit kurma, batang kurma ni. Tidak ada lembek. Kita limut totu tak tidur lah. Kalau lembek totu. Faham? Lembek totu komangnya, komang sepana. Kita telah punya gaji ku berapa? 2,500. Hilang 8 inci, dalam ada spring tu. Dalam tu ada spring. Hebat kita. Nampak? Tajuk 18 tahun tak bangun kali. Tajuk. Nampak? Padang lembek. Orang tiap-tiap malam bangun tahajud. Kita 18 tahun bangun kali. Nampak? Tu pun terpaksa. Pupuk semangat. Yang ketiga, Nabi kata at-takasur. At-takasur berlomba-lomba berbanyak-banyak, badi banyak. Badi banyak harta. Banyak harta lah. Kalau badi banyak pahala, tak apa, lah lagi lah. Badi banyak baca Quran, ada tak apa. Mu baca 10 juzuk, aku baca 8 juzuk, mu baca 9 juzuk. Itu lain. At-takasur maknanya memperbanyakkan harta. Badi banyak. Berbangga-bangga dengan banyak.
Anakmu berapa orang ni nikah? Anak aku 4,000. Anak kita orang ni 9. Oh, 9,000. Muka macam beruk. 9,000. Faham? Nasi, nanak nasi lembek. Diorang ikan, kulit ikan lekat di kuali. 9,000 belanja. Faham? Lepas tu nanak dak pandai, goreng dak pandai, 9 rial. Faham? Ngaji Quran macam gasil kat tulang. Goide. Magdu. Faham? 8,000. Patutnya 8,000 ni hafal Quran, hafizah. Mana siapa? 10,000. Butang Paris dak apa? Nak 6,000. Peti seling penuh ketinggi 6,000. Dah berat menanang. Dia tu buat apa mahal sangat makcik? Ikut kakak dia lah, Nabah Siti. Tubik Nabah Siti. Kepala otak pun Nabah Siti. Peti seling penuh kaki sekang 9,000. Faham? Allahu Rabbi. Berat menanang. Dah, Allahu Rabbi. Siti Naliza dia tahan kira. Nampak? Jeng dia hot cedung je. Tubik dan nerung. Faham? 8,000. Kuku hitam letung 8,000. Nampak? Dia ni hebat dia ni. Main naik harga belaka. Hebat dia. Anak saudara dia. Anak saudara dia tu akhir sekali busuk 8,000. Dia ni ada seorang ni 10,000. Nampak? Ya, dia benar sekali dalam keluarga dia. Mahal sekali anak. Nampak? Jadi macam harga motosikal dah pula. Tak? Kalau lelaki mari masuk tengok dengar 87. Tak ada ya. Dia rezek 6,000. Rezek bergait gohik semua. Ni kakak tak digohik. Faham? Padang muka. Dah 35 anak. 35 cari loti akhirin si duk tambah lelang. Faham? Apa nak masuk ke dah? Hak rikau. Mana? Dah keluar. Allahu Rabbi. Jadi ni letak ke harga pun nak berhak rikau juga dengan harga mas kahwin, harga dia belanja pun. Nak akhir-akhir dah nak berlawan juga. Dah dia tahu adik kita baru ni 10 berapa ribu, kita buat 12,000. Jadi adik dia potong 10,000 dah dia buat. Kita buat 12 pula. Bini dia kata mana kita ada anak ke dah? Dak hak nikah 12 pula. Bini dia kata mana kita ada anak ke dah? Dak ni kedua ni pula. Baru dia gocong molek. Berebut, tambah, berhenti dengan mati. Alhaakumut takasur kata Allah. Hatta zurtumul maqabir. Memperbanyak-banyakkan akan harta, berlomba-lomba banyak harta. Nampak manusia ni? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk dalam kubur baru dak berlomba harta. Abi kata perlombaan. Masuk dalam kubur senyap sini. Tinggal hak hidup pula. Tinggal hak pokok hidup pula. Mu bahan 3 aku, 1 pelapang, 1 benang, 1 pepak, 1 benda. Tinggal hak hidup pula berlomba. Jadi maknanya kita manusia ni berlomba-lomba memperbanyakkan harta benda. Tak sedar ke diri. Sampai ke lubang kubur barulah berhenti berlomba. Barulah tak boleh. Mana-mana duk main berlomba tu lah. Orang yang Tuhan hijabkan hatinya, maka dia nampak kemewahan. Banyak itulah yang terbaik. Nak banyak. Daripada 1,005 molek 2,000. Daripada 2,000 molek 3,000. Daripada 3,000 molek 8,000 baru sedap. Baru aku dak cara orang. Baru kemas aku. Boleh 8 molek 10 lah pula. Tuhan kata dah hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam lubang kubur. Barulah tak mau berhenti. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Asy-syaikhu syabun fi hubbi talabid dunya." Orang tua itu tua segala-galanya. Tangan tua, telinga tua, mata tua, lidah tua, mulut tua, perut tua, kaki tua. Melainkan yang dak tuanya hati duk nak kepada dunia. Nafsu dak tua. Kalau bak dunia dia tak dak tua. Wa in tafat tarkuatahu min kibar. Sekalipun telah berlipat 2 tulang dadanya kerana terlampau tua. Maknanya Nabi kata manusia orang tua memang tua dah, dia darah dah. Tapi kalau bak cari dunia, dia tidak ada tua. Dia muda semua. Sekalipun cokeh tubik dah tulang dada ni, tua dah lah. Nak bukan warga mah dah, warga tuasa tu. Nak lagi bak harta. Bak harta noh. Macam marilah ngaji ni, betul petihah ni.
hamba dah je dah, hamba dak apa hati dah 50 hamba, 50 oh. Nah, 60 dah hamba, gila pulang orang muda-muda pula. Kalau bak betul teh oh. Kalau bak cari harta, ambil kita seorang borang ambil hamba seorang. Kalau bak nak harta, siapa kemampu cari. Tak ada pulang ke orang muda. Jawab gitu kalau bak harta. Hamba harta, pulang orang muda-muda dak. Nak attack. Dalam orang sibuk duk baca Yasin ke dia. Dia tanya, dah rumah sewa ambil dah. Pitih modal sewa. Orang nak bagi baca Yasin ke mung, nak suruh bahan tanah terah. Mungkin tanya Yasin orang rumah sewa. Ni tengok. Siapa ke nak mampu tu dia ingat lagi. Minta jauh lah dari. Kerana apa? Kerana latihan daripada muda kita. Kita latih daripada muda, harta tu penting. Siapa tu? Kita tengok tu nenek kita, orang tua-tua yang masih mudanya dia tak cara sangat benda-benda lagu tu. Baik, mulutnya tak bising bangun. Tengok masa tua, senyap. Tengok hak beri blebel, beri caruk, beri apa. Tengok masa tua, masa nak mati. Tak, serba tak kena. Popa. Nak boleh ke mati roh. Latihan daripada muda. Lepas tu kita stop hati kita daripada duk berambat sangat dunia ni. Dunia ni tak ada orang tambah. Tapi jangan kejar. Ambil dengan berjalan pelan-pelan. Kejar lengah. Jalan pun boleh kat dunia. Berlari pun boleh. Tapi orang berlari kena molek tepak batu, sengguk hidung, ropong muka-muka. Kalau rebah sakit. Boleh belaka. Dunia ni kita lari cari kita. Tak kata kita kejar ni. Kita lari pun dia cari kat kita. Sebab kita duduk dalam dunia. Faham? Dia tak boleh lari daripada dunia. Kita duduk dalam dunia. Tak boleh banyak sikit. Dia mesti boleh. Dah bila mesti boleh, kita rasa bimbang. Dah kena tinggal dia. Bukan tinggal, dah ambil terus. Ambillah macam biasa. Sekodok-kodok patuh. Kena fikir orang lain. Ni nak kita belaka. Aku boleh projek hak 800,000 ni aku tak buah. Aku nak relax di Mekah pun semua. Berak boleh. Boleh tak kita kan Mekah. Boleh hak sendiri sedap. Aku sendiri sedap 1.8 juta. Dia main gitu. Dah keras kerja jadi ikan kering. Ada apa? Mana mamak nak apa? 3 malam orang kata. Balik awal. 3 malam. Dah kereta giling, kocok semi, nak tinggal siapa? Nampak? Apa tak buat dia tak kubur. Duk sibuk puan projek, tak pada dalam distro kan. Dah, kubur kereta giling tak kubur. Allahu Rabbi. Yang keempat, at-tanajus, saling menipu kerana dunia. Saling menipu kerana dunia. Nak ke dunia, tipu orang, tipu rakyat macam-macam. Ni orang sibuk AP. AP ni cukai import kereta lah. Kereta tu kalau harga 10,000 kita dapat ke tempat kita, dia tetapkan harga lepas cukai jadi 50,000. 40,000 tu dia bagi buat-buat dia tu panggil AP. Faham? Nampak? Satu AP. 600 juta AP ni 4 orang yang boleh. Dia bagi anak beranak dia. 600 juta duit 4 orang. 600 juta ni kita tukang bayar bulan-bulanan finance. Kereta import. Padahal kereta murah. Kerana nak untung lagi, dia naik sampai berpuluh-puluh peratus. Nampak? Sampai 200%, 300%. Untung atas darat kering. 600 juta kira dah 4 orang bagi. Nampak? Kita duit berapa? 60 riyal. 60 riyal suka sangat kita. Orang kata jangan pergi masjid, tidak tak bau 60 riyal. Tak pergi lah kita. Nampak? Boleh 60 riyal. Dia faham 600 juta 4 orang bagi. Dah cukup. Nak pergi di mana? 600 juta. Duit hasil lendir orang pula. Macam mana dalam kumpul kat bila-bila dia jawab dah tahu. Dengan jalan tipu helah lagu tu kita tak sedar. Tak. Dah sekarang pun tahu dah tipu, tak ada apa-apa kau. Tak ada apa tindakan apa kau. Kita tetap macam dululah. 120,000 orang pelajar Melayu yang layak ke universiti tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tak ada IT. 120,000 orang. Nampak? 600 juta ni boleh beri 60,000 orang boleh tanggung belajar universiti. Selama 5 tahun makan minum dengan belajar apa semua. Dia bagi 4 orang. Dia kata, nampak? Menipu atas darat kering. Beratus-ratus juta seorang. Rumah bapak-bapak banglo. Ada yang rumah sampai 15 buah menteri. Ada rumah yang 19 buah. Ada nama lain tak mau. Inilah. Lagi manusia ini tak sedar. Mereka ini dipimpin oleh orang-orang penipu, orang yang menzalimi, maka selama itulah. Nampak? Tapi jahatnya pemimpin ni kerana jahatnya rakyat. Syirarul muluk li syirir ra'iyah,
jahatnya pemimpin-pemimpin yang Tuhan lantik menguasai umat Islam, kerana jahat rakyat itu sendiri. Rakyat tu jahat, maka Tuhan tukar naik pemimpin-pemimpin yang jahat-jahat padang muka dengan rakyat. Kita tak sedar lagi silap kita. Yang kelima, Nabi kata at-tabarud, saling berdeki. Mu kata mu ambil banyak, aku kata hei aku ambil banyak pada muka dia lah suat khabar. Mu kata hei mu bahan banyak, hei anak beranak mu bahan banyak, berdeki. Yang betul memang deki. Tak ada kita nak deki ke orang, sakit hati sungguh aku ke mamat kau. Nampak? Siapa 3 juzuk baca Quran, aku nak baca 4 juzuk boleh tangkira deki gitu. Ni dah. Tengok orang sebelah rumah balik kisjuk baru, sudah kerja celaka, membahas piti mana pula. Nabi kata sifat dengki ni, hasad ke orang ni, dia makan amalan pahala kita sebanyak mana yang ada. Seperti api, dia boleh makan kayu api yang kering. Allah, kayu api lawan api. Kayu kering beri sekapar tak apa, nampak nyala semua. Maka sifat deki dia api, maka dia boleh makan amalan kita. Sebanyak mana ada amalan akan hancur lebur, akan punah ranau. Rasul kata amalan kita sikit, amalan kita macam bapak wali pun, kalau ada sifat hasad deki, rosak binasa, hangus, hancur lebur habis. Nampak? Kerana apa? Nabi kata yang kelima dan keenam at-tabarud, saling deki, saling marah, saling benci, at-tahasud, saling berhasad, saling dengki, saling tak suka. Dengki yang dicela syarak, hasad yang dicela syarak ini ialah kita nak supaya hilang nikmat daripada orang tu. Bukan kerana Allah, kerana dunia. Kalau kerana Allah tak apa. Kita nak supaya kedai dia tak laku kerana dia buat maksiat sangat dengan sebab laku. Tak apa lagu tu. Kerana Allah. Tidak kerana nafsu tak boleh deki. Kalau orang yang kita deki tu nampak sakit, kita nak biar tak baik, berobat. Tak boleh lagu tu. Tapi kalau dia tu kuat sangat berjudi, nampak? Kita kata biar tak baik, judi pula. Tak apa lagu tu. Nampak? Ini dibolehkan. Deki lagu tu tak apa. Kerana Allah. Kerana Allah ni bunuh orang pun boleh. Faham? Perang Badar tu bunuh orang. Ke main pedang plastik perang Badar. Ke panah plastik. Perang pedang betul tu. Tikang betul kan? Kerana apa? Kerana perintah Allah. Perintah Allah bunuh orang tak apa. Tapi kalau kerana kita ni, kerana nafsu saja, tak tegur siapa tak boleh dah. Kalau kata bunuh orang, tak tegur siapa tu tidak boleh dah. Dia kata keterangan penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin di hari ini. Banyak adalah kiri kanan depan belakang kita, kena molek kita sendiri kena penyakit ni. Di sana sini kita lihat penyakit ini merebak dan menjala dalam masyarakat dengan ganas ni. Penyakit ni cukup menular habis. Dunia Islam dilanda krisis rohani yang sangat tajam. Ekonomi canggih-canggih belaka dah, komputer, internet belaka dah, tapi rohani nampak penuh dengan virus. Tak boleh nak format payah. Mereka kena buang, teruk, ambil masuk apa benda ni, motherboard baru, hard disk baru pula. Padahal virus terlampau banyak. Dan meruncing, maknanya dalam kecemasan lah kita ni. Tapi kita tak apa. Nampak? Sebab kita tak nampak penyakit. Berebut harta, berebut kaya, berebut pakak, kita tak nampak sebagai penyakit. Tak ada apa, sihat malik. Sebenarnya satu penyakit yang meruncing. Rohani, sebab kita tengok dengan mata kita. Ulama-ulama, rasul-rasul, dia tengok dengan mikroskop. Dia nampak penyakit macam doktor. Dia kata kumang dah dalam paru-paru Pak Cik. Pak Cik ada malik. Tengok data malik. Doktor tengok kok mana? Kok mikroskop. Nampak? Seperong. Gitu ulama-ulama. Dia kata kita ni duduk dalam keadaan meruncing dah. Penyakit berat dah kita. Kita tak ada benda. Pasal kita tengok dengan mata kita. Tak tengok dengan ilmu, dengan mata hati. Itulah mereka yang terpaksa. Dia kata dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Kerana itulah orang yang sampai berebut pagi, petang, siang, malam, duk cari-cari benda tu. Dia telefon mana-mana pun cakap hal harta, pagi petang hal harta. Kedai kopi hal harta ni, hal projek ni, hal projek. Projek kedai kopi projek murah-murah, 5 riyal, 6 riyal. Apa? Projek hak atas hotel besar-besar, projek 6 juta, 8 juta. Projek lah ke? Hak belanggar tengah jalan, hak ni nak pergi ke Mamang, hak ni nak pergi Kota Baru, bahang di Tebing Jambor. Nampak? Nak berebut harta tu, temu tengah jalan, bahang tanah. Dalam hati nak arti.
Nampak? Nak kata balik kira kata pagi-pagi berapa pula aku hari ni. Allah hujan pula. Tak habis hari ni. Kalau dia boleh sekong 80 riyal. Duk main bilang gitu. Hak tu kong 80, hak kong 8 juta, kong 8 juta. Berbuat tu. Maka bila hawa nafsu diperturutkan tuntutnya, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan tipu Allah. Bila nafsu ni tidak puas, tidak kenyang, kita akan berbuat berbagai-bagai cara, tidak peduli halal haram. Tolak dah fiqh, syariat, hukum hakam, buat tepilu. Nampak? Hidup hanya sekali. Bukan aku seorang orang faham belaka. Nampak? Nafsu rasa mu pergi Mekah bila-bila, mu taubat ah. Mu bang tu. Nampak? Mu muda lagi baru 30, umur 80 lagi mu pergi Mekah. Ya sungguh 80 pergi Mekah. 60 bang tak nak. Dok dam di Mekah. Tak, habis cerita pandai syaitan anda. Dia tu guru malaikat 80,000 tahun. Nafsu lagi hebat. Tak? Syaitan kita kata a'udzubillah semua lari, nafsu kan lari diri kita dah. Hidup dalam kita dah. Nak jadi lepeng tu payah. Maka dia kata di saat itu hilanglah nilai-nilai akhlak dan yang wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasad menghasad dan sebagainya. Hak tu ya ada. Bagi nak banyak tak kira. Kalau kata tak ada kena-mengena adik-beradik, tak tegur siapa. Nampak? Mak dara dengan anak dara. Pak dara dengan anak dara. Sepupu sepepeh. Balah bak kata. Ni kata doktor, ni kata doktor, ni kata tanah pok dia, ni kata pok bayar dah, ni kata pok tak bayar lagi, ni kata bayar separuh. Dia kata, dalam waktu bik golok, ni waktu bik habis, putus kepala dua-dua. Molek-molek ada. Baru panggil kepala mayat. Marilah kita merenung maksud hadis dan marilah kita bermuhasabah, menghitung diri kita ini, adakah kita termasuk dalam orang yang telah terkena jangkitan penyakit. Kalau kita kena penyakit ini, kita berobat dah. Kalau kita tak berobat sudah daripada 6 penyakit ni, kita kena berobat juga. Tapi di hospital yang ketua, hospitalnya bernama Malaikat Zabaniyah nak buat kita. Malaikat Zabaniyah ni dia ada satu hospital. Hospital untuk berobat orang. Di neraka tu hospital lah. Nak berobat orang beriman yang bawa dosa, maka dia kena masuk hospital di neraka. Di sana macam-macam jenis perubatan ada. Ada jenis tuang air mendidih, ada jenis rebuh dalam timah mendidih, ada jenis rebuh dalam tong besi, bakar api ke bawah, api ke atas, kerana nak beri tangga dosa orang beriman supaya layak masuk ke dalam syurga. Syurga tak terima orang yang ada dosa, ada kotor, kena berobat dinu. Kita nak berobat sini ke nak berobat dinu? Berobat sini lah, mudah je. At-taibu aniz zambi kamal la zambala. Orang yang taubat sungguh-sungguh daripada dosa macam tak ada dosa. Kemudian al-hasanat yuzhibun nasayyi'at, yuzhibnas sayyi'at. Perbuatan innal hasanat yuzhibnas sayyi'at, kata Allah. Sesungguhnya kerja-kerja kebajikan, kita teruskan kerja-kerja kebajikan, tambah amalan-amalan kebajikan, akan menghilangkan kesalahan kita di masa-masa yang telah lalu. Wallahu a'lam. Soalan, bolehkah terangkan mengenai perbezaan pendapat antara mazhab? Bolehkah kita mengikut semua mazhab? Iaitu bila suatu perkara yang dilarang dalam mazhab Syafi'i, kita bertaklid dalam mazhab lain untuk menghalalkannya. Contoh aurat lelaki, makan katak dan sebagainya. Adakah tupai halal dimakan kerana ramai yang berpendapat ia halal dan ramai pula yang memakannya mengikut mazhab Syafi'i? Kapungnya pakai. Dia kata masalah perbezaan pendapat antara mazhab. Bukan nak terang perbezaan, sebab apa perbezaan panjang cerita dah, 2 hari 2 malam. Tapi dia kata masalah nak ikut semua mazhab boleh ke tak? Boleh kan? Tak ada masalah. Syarat mazhab tu mazhab yang sahih. Jangan mazhab yang karuk. Mazhab Astora Jabat dah ikut tu. Mazhab Islam Hadari dah boleh balik awal kita. Boleh joget, boleh apa. Biarlah mazhab-mazhab yang sahih, mazhab daripada ulama-ulama. Mazhab ni lebih kurang ada 18. Lebih kurang lah. Dalam sejarah lebih kurang. Tengok ulama dia bilang 18. Yang ada sekarang 4 lah. Kerana 4 ni yang ditadwin, yang beredar kitab-kitabnya, yang ada mufti dan qadinya silih berganti. Jadi baiklah kita balik pada mazhab 4 yang ada sekarang, maka boleh kita nak ikut 4-4 ni dengan syarat kita tahu. Kita tahulah. Dia kata dia ni, kata benda ni boleh, dalam mazhab Syafi'i tak boleh, dalam mazhab
Hanafi kata boleh. Mana dalil dia? Kita tahu. Dalil dia ayat ini, hadis ini. Dalam keadaan itu, maka kita boleh mengikut bermacam-macam mazhab. Di dalam kehidupan kita, dalam sehari, bukan hari ini mazhab Maliki, esok mazhab Syafi'i, tak. Dalam sehari itu boleh. Tetapi janganlah dicampur dalam satu ibadah. Kerana jumhur ulama kata kalau buat dalam satu ibadah, maka ditolak. Tak jadi lagu tu. Ya, dalam satu ibadah saja. Dalam semayang, kita ambil mana paling ringan. Dalam bab niat, kita ambil mazhab Maliki, niat sebelum takbir. Lepas tu dalam bab Fatihah, ambil Hanafi, tak payah baca Fatihah. Tidak jadi ya. Nampak? Tidak jadilah. Kita nak sayang Zuhur, okey, aku nak semayang ikut mazhab Maliki, tak ada. Jadi aku nak semayang asar pula, aku nak ikut mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Syarat kita tahu dalam mazhab Maliki, ini nasnya, ini dalil, ini cara istidlal, ini cara dia takrih hadis, ini cara dia nak tarjih sesuatu masalah, tak ada masalah. Asal kita boleh, takut tak boleh tu. Nampak? Mazhab Syafi'i pun letang hukam. Mazhab Syafi'i pun letang hukam. Baik. Kemudian yang tak boleh lagi, kita ikut semua mazhab empat ni atas dasar nak ambil hak mudah saja. Hak ni jumhur ulama kata haram. Haram. Kalau kitab baru Dr. Wahbah Zuhairi sebut dalam usul fiqh Islami. Usul fiqh Islami. Dia kata haram kita ikut tatabbu' bir rukhas. Maknanya nak ikut semata-mata nak ambil ringan sahaja. Nampak? Ini haram. Kerana ini dikira mempermain-mainkan, bermudah-mudah dengan agama. Nak ambil hak mudah saja. Ini haram. Tidak dibenarkan. Hak ni, hak mana mudah ambil hak ni. Hak ni mana mudah ambil hak ni. Ini memang jelas diharamkan. Tak boleh lagu tu. Baik. Misalnya dia kata seperti mana? Seperti makan katok. Seperti aurat yang berkata. Dalam aurat, aurat kita antara pusat dan lutut. Mazhab lain kata paha baru aurat. Lutut dah aurat lagi. Pangkal ujung dekat dengan lutut dah lagi. Siapa dekat dengan paha. Ada yang mazhab kata kemaluan baru aurat. Tapi jangan kita terpedaya. Dia kata kemaluan aurat, bukan paha dah wajib tutup. Wajib tutup kerana fitnah tu. Bukan dah wajib tutup. Nampak? Kemudian masalah katok dia kata contohnya. Kita nak makan katok. Ikut mazhab Maliki. Satu pendapat dalam mazhab Maliki kata katok ni tidak haram. Dia tak kata makanlah katok. Dia kata tidak haram kerana tidak ada nas yang mengatakan haram makan. Jumhur ulama jawab, nampak? Memang tidak ada nas secara sharih mengatakan larang makan. Tetapi dalam hadis Abu Daud, dalam hadis Nasa'i, seorang tabib cerita depan Nabi tentang makan katok. Katok ni nak buat ubat, nak sembelih buat ubat, maka melarang Rasulullah SAW daripada bunuh katok. Nabi tak kata haram makan, haram bunuh. Jadi kalau kita nak makan, kita nak beramal dengan hadis, tak boleh makan. Kalau kita nak beramal dengan kata boleh makan, kita kena tinggal hadis. Tapi hadis tak larang bunuh. Tak larang makan, hadis larang bunuh. Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', nampak? An-nahyu an qatlihi dalilun ala tahrimihi. Larang daripada bunuh adalah dalil bagi haram makan. Sebab apa? Sebab kalau kita nak makan, mesti kita kena bunuh dulu. Nampak? Melainkan kita makan, katak tu kita biar hidup dalam perut, esok biar tubik mula. Tak apa lah. Maka tak ada masuk larangan hadis. Tak bunuh. Itu masalah, kita kena faham hadis tu. Baru kita nak boleh taklid, katak boleh makan dalam satu kaul dalam mazhab Maliki. Kalau kita nak tengok lu hadis yang Nabi larang, kita nak pakai ranggok kita lalu takkan boleh. Itu berjaga-jaga. Jadi, kalau kita pandai dan kita tahu hadis kita yang kita nak ikut ini adalah hadis yang sah, kita yang kita nak ikut ini adalah hadis yang sah. Mazhab ni hadis yang tidak sah, tak apa. Jangan kita daripada mazhab yang sah hadis, tapi kita nak pergi pendapat yang pada mazhab itu dia menggunakan hadis yang tidak sah. Itu tak boleh. Jadi kita mesti boleh taklid hanya pada yang dalil-dalil yang sahih saja, yang sah hadis saja. Sama ada hadis itu hasan, sama ada hadis itu sahih, tak apa. Jangan kita daripada kadang-kadang dalam khilaf mazhab ada satu mazhab yang dia hadisnya itu adalah dhaif. Nampak? Maka hadis yang lain, tiga mazhab lagi adalah sahih. Dalam perkara itu tak boleh kita nak pergi taklid, nak tinggal kita sahih tak boleh. Dia sahih kepada sahih lah. Itu masalah istidlal atau tempat berpegang dalil daripada tiap-tiap kaum yang menjadi khilaf. Nampak? Kemudian adakah tupai halal? Tupai ni ada dalam mazhab Syafi'i, dua mazhab ada. Dalam mazhab Syafi'i itu diri ada dua pendapat. Ada mengatakan halal, ada mengatakan tidak halal. Jadi dua-dua ni betul belaka. Kerana tidak ada nas sebut di dalam hadis secara sharih sebut nama tupai ni, maka tupai ni tak boleh makan. Tak ada sebut. Nampak? Tak ada sebut.
Setengah kitab macam kitab, ada kitab macam kitab Fatawa Qatani, Syekh Ahmad Qatani ada menyebut tupai ni ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Dalam kitab Ibn Hajar ada menyebut tupai boleh makan. Nampak? Macam masalah ketang nipah. Ibn Hajar kata boleh makan, Syekh Ahmad Qatani kata tak boleh makan. Boleh pula. Rupa-rupanya ketang nipah hak Syekh Ibn Hajar sebut tengok tu, dia main birai air, lepas tu masuk dalam air semula. Naik birat masuk dalam mula. Patut dia kata boleh makan. Oh, Syekh Ahmad Fatani fatwa tak boleh makan pula. Oh, hak ketang ni pohon di Fatani tu macam kat kita, patah pokoknya khabar. Faham? Baru dua alam sungguh tu. Lepas tu berbeza-beza. Tu kita kena pandai pula. Sebab apa? Dia kata belawang dah atas keadaan binatang itu sendiri. Maka tupai tidak ada nas yang sarih daripada hadis, lapar hadis yang mengatakan haram. Cuma ilat masing-masing kata. Ilat dengan ada gigi taring. Ada gigi taring. Ada gigi taring. Tapi ulama yang daripada ulama mazhab Syafi'i, ulama pada tarik Khurasan mengatakan gigi taring ni hak kata Nabi kata haram ni, gigi taring hak makan binatang. Ni hak makan buah je. Nampak? Hak makan buah. Dia tak makan binatang macam kucing lain. Walaupun dia makan nasi, kalau nitah Cik Siti bahan juga. Nampak? Tupai ni elok makannya. Maka sampai sekarang lah ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Ada sebut kata boleh makan, ada kata tak boleh makan. Ada kata terperinci. Kalau hak merah tupai, hak ekor panjang tu boleh makan. Hak botok ekor kembang tak boleh makan. Walhasilnya pulang pada selera masing-masing. Tapi kalau kata memang ada nas, Nabi kata fanaha Rasulullah sallam an qatlihi. Sahabat Abdul Rahman kata melarang oleh Nabi sallam daripada membunuhnya. Maka bila larang bunuh, maksudnya maka dilarang makan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Masa silam, sempurnakanlah kehidupanku, murahkan rezeki dengan nikmat-Mu, jadikanku hamba bertakwa, tiang iman untuk agama.